Faiz, kau kena tahu, kalau kita borak pasal versatility ni, Syafiq Ahmad tu versatility dia tu limited ke bahagian serangan je. Ya. Dia boleh bermain di mana-mana posisi. Tetapi kita sedang berdiri di sebelah seorang individu ni yang dikenali sebagai Mr. Versatile. Dia icon of versatility lah kalau kat bola sepak Malaysia ni. Mana je tak pernah main Faiz. Utilitarian. Centre back pernah, right back pernah, defensive midfielder pernah, attacking midfielder pernah, striker pun pernah lah. Season yang baru habis ni. Sehingga kan kita sendiri pun tak tahu apa posisi yang terbaik Mahali Jasuli di tahun 2021 ni kan. And aku sebenarnya selalu tertanya-tanya apa position terbaik Mahali ni. Dan aku dah tak nak tertanya-tanya dah. Aku dah tanya spekulasi. Kita aku tanya dengan tanya terus je. Tuan Badan Jadi sendiri. apa posisi terbaik Mahali Jasuli? Posisi terbaik saya suka main role nombor 8 lah, like macam attacking midfield. Itu memang posisi yang saya gemari, mana saya suka attack dan juga bila main di kawasan situ dia lebih bebas, boleh pergi wide, boleh pergi atas, boleh pergi kiri atau kanan. Jadi itu salah satu posisi yang saya suka lah untuk main. Itu kalau suka main. Ya. Tapi kalau rasa yang paling efektif main tu? Yang paling efektif bagi saya of course right back lah. Itu satu posisi yang sebenarnya baru bagi saya. 2009 baru start main, jadi saya untuk national team, jadi saya main lama kat situ. Jadi dapat kejuaraan pun sebab saya main kat situ, dapat menghasilkan sesuatu, dapat bagi sumbangan dekat skuad negara. Jadi itulah salah satu posisi yang bagi saya yang orang kata sebab tu orang kenal saya. Sebab saya main posisi tu. Jadi itu salah satu posisi yang terbaik lah saya pernah main. Maknanya di peringkat umur daripada bawah 12, 13, 14 sampai ke 19 so tak pernah bermain di bahagian defensif lah. Tak pernah. Lepas tu underage sampai umur 18 saya tak pernah main right back. Saya lebih kepada main number 6 like defensive midfield dengan attacking, main right wing dan right back tu baru start dengan coach Raja Gopal. Oh, maknanya main right back terus champion ke? Terus champion weh, itulah pasal. Exactly, main right back terus champion 3 kali berturut-turut tu. Efektif, itu 3 sangat kejuaraan efektif. berturut-turut. Kita nak mendalami sikit bab versatility ni Abang Mali. Tapi sebelum kita borak pasal versatility dari segi posisi dan pemahaman yang diperlukan untuk main banyak posisi yang berbeza ni, saya nak start dengan satu soalan yang simple je, which is siapa jurulatih yang mula sedar bahawa Mahali ni ada kemampuan untuk bermain dalam banyak posisi yang berbeza? Sebab selalunya setiap pemain versatile di luar sana akan ada seorang pencetus. Ya. Seorang individu yang melihat pemain ni, tengok style dia main, tengok gaya dia main atas padang tu rasa macam Macam ini boleh kalau ni. aku try position lain macam boleh je ni kan. Siapa individu tersebut untuk dalam konteks kerjaya Mahali? Okay, untuk dalam kerjaya saya, individu tersebut adalah Datuk K. Raja Gopal. Dia bermula pada tahun 2008 kalau tak silap, saya bersama dengan Harimau Muda. Jadi di situ selalu lepas training ada like macam meeting, macam kelas lah dengan coach Raja Gopal. Coach Raja Gopal dia bagi tahu untuk semua player lah, bukan kat saya. Dia kata kita as a player ni tak boleh selesa dengan satu posisi. Kita kena belajar atau bermain banyak posisi. So kat situ dia kata as a player peluang tu kalau kita dapat main banyak posisi tu advantage lah untuk player kita itu sendiri. So kat situ coach yang banyak bagi motivasi macam mana kita nak main atau macam mana kita nak set up kita punya mindset untuk main posisi yang pelbagai lah. Sekarang ni Mahali dikenali sebagai Mr. Reliable, seorang pemain utility dalam mana-mana pasukan yang Mahali wakili. Mahali juga pernah jadi antara senior di Harimau Muda, pernah jadi kapten juga di sana. Jadi rasa tanggungjawab tu sudah tidak asing lagi dengan kerjaya Mahali Jasuli. Tapi untuk menjadi seorang utility player, Exactly. dia ada tanggungjawab yang berbeza. Tanggungjawab tu seolah-olah lebih. Adakah Mahali rasakan tanggungjawab tu sebagai satu beban ataupun Mahali suka untuk menggalas tanggungjawab tersebut? Saya secara jujur sebagai player saya ambil ni sebagai cabaran. Samping tu saya rasa saya suka juga bila saya dapat peluang untuk bermain banyak posisi. Jadi kat situ saya boleh belajar
dan juga enjoy lah dalam bola sepak ni. Di samping tu, fokus utama memang first saya nak bantu tim untuk menang, bukannya semata-mata secara kita nak dapatkan peribadi punya achievement. Jadi bila kat situ beban tu memang beban yang dengan tanggungjawab tu memang ada, tapi saya lebih kepada enjoy dan nak fokus untuk bantu pasukan. Dia kalau nak balance banyak-banyak posisi berbeza ni Mali. Sebab kadang-kadang untuk seorang pemain Faiz satu pemain nak master satu position tu pun dah susah. Itu pun dah susah. Nak menyediakan diri untuk berhadapan dengan cabaran bermain dalam satu posisi dalam sesebuah perlawanan tu pun dah susah. So macam mana Mali cope dengan pressure? Bukan pressure lah, dia bukan sangat kita nak borak pressure, tetapi cope dengan harapan daripada jurulatih untuk bermain macam-macam posisi yang berbeza. Macam mana Mali boleh prep benda tu dalam otak so that setiap perlawanan yang masuk tu boleh ada persediaan yang sepatutnya untuk menghadapi posisi tersebut? Okey, macam saya memang selalunya coach dah bagi tahu awal, kata macam Mali, untuk game ni saya nak you prepare dalam 2 atau 3 posisi. Kita tak tahu player mana yang akan ada injury ke apa. So that saya sebagai player, saya banyak buat research, saya tengok game, even kadang saya tengok EPL ke apa, saya tengok how dia orang main, macam right back main macam mana, midfield tengah main macam mana. Jadi kat situ saya belajar macam mana lah untuk dia orang main. Samping tu bila coach pun tanya kita sebagai player, kita nak bagi confident dekat coach, kita pun kena yakin yang coach saya boleh main. So that kat situ coach pun akan coach pun rasa macam player ni ada confident. Dia pun tak teragak-agak untuk tukar atau bagi peluang saya untuk main banyak posisi. Aku berminat nak korek memori Mahali sikit. Sebab tadi dia cakap posisi yang mana dia paling efektif adalah right back kan. Ada tak satu perlawanan yang mana Mahali tak main right back, tapi Mahali akan ingat perlawanan tersebut sampai bila-bila kerana Mahali bermain dengan cemerlang. Tak kisahlah sebagai seorang striker, sebagai seorang midfielder ke, winger ke. Boleh tak bagi tahu bila dan apa perlawanan tersebut dan Mahali main posisi apa di perlawanan tersebut? Okey, ini lama lah ni, saya rasa Tahun-tahun. tahun 2000, tak silap saya 2011 ke atau 2012, saya tak ingat. Time tu ada game kita nak lawan Qatar. Malaysia. Malaysia lawan Qatar. Squad senior. Squad senior. Malaysia nak lawan Qatar, squad senior. Time tu Syafiq Rahim injured. Jadi Amar Roydan pun injured. Jadi tinggal Syakir Syahri. Okay. Lepas tu coach datang, Mali, you ready main midfield Coach Raja Coach Raja Gopal. Lepas tu saya kata, ni saya muda lagi. Lepas tu nak lawan Qatar. Kita tahu time tu Qatar memang big team lah time tu dekat Asia kan. Jadi saya pun boleh kot, saya akan main. Dia kata, awak main simple je, awak main dengan Syakir. Dia kata, okey coach, saya boleh main kot. So memang saya cakap boleh main, tapi dalam kepala pun memang first tu memang mula-mula Takkan nak cakap tak boleh kan? takkan nak cakap tak boleh, tapi saya ambil sebagai cabaran lah. Saya cakap, boleh kot, tak apa kot, saya main. Saya cakap. Dan kat situ yang saya ingat lah, saya main, bukanlah saya main cemerlang, tapi sebagai player, saya rasa saya dah berjalankan tugas dengan baik lah untuk game tu. Walaupun baru first time saya main, jadi dapat main dengan tim seperti Qatar. Jadi saya rasa tu game yang saya tak boleh lupa lah. Saya akan ingat. Puas hati dengan prestasi sendiri pada masa tu? Ya, puas hati lah dengan prestasi sendiri. Walaupun kita kalah, tapi game tu first time, jadi saya dapat main dengan baik. Jadi main sampai habis. Saya main sampai habis. Lepas tu partner pun sedap kan, Syakir Syahri ya. Partner pun Syakir Syahri. Jadi saya rasa macam okey, ni satu peluang untuk saya dan saya akan ingat lah sampai bila-bila. Kau tahu Faiz, bila aku tengok Mali kan season ni, dia main striker tau. Ada few games tu dia main striker. Termasuk aku ingat lawan Sabah pun main striker kan. Apa yang aku nampak, bukanlah seorang individu yang mengisi satu kekosongan semata-mata nak mengisi kekosongan. Dia tak awkward nah. Dia tak awkward. Dia bukan utility player for the sake of being a utility player. Dia nampak macam
Mali ni boleh letak mana-mana posisi and dia boleh fulfill requirement untuk position tu. So ini bukan macam kita campak mana-mana player untuk position asalkan kita nak isi slot tu, nak Asalkan melengkapkan ada 11 orang pemain. kat Tak situ, ada. Dia boleh memainkan peranan untuk game tu. And benda tu yang nak tanya sikit Abang Mali, which is apa perbezaan paling ketara di antara main untuk right back, defensive midfield dengan centre back tu, sebab itu semua bawah sikit kan. Apa perbezaan paling ketara main position tu dengan main striker? Ya, memang kalau kita main right back, mungkin yang datang pressure kita mungkin seorang atau dua orang. Tapi bila kita main striker ni, kita kena lagi cepat fikir. Sebab bila kita dapat bola kat atas tu, kita akan dua defend memang sure akan datang untuk attack kita. Even though midfield pun akan datang dekat kita. Jadi kat situ memang nak tak nak saya kena cepat untuk adapt and then fikir mana saya nak, apa yang saya nak buat lepas ni. Bila saya dapat bola, saya nak passing mana. Dan yang paling penting, yang memang coach Maniam pun selalu terapkan, mana you mau lari kalau you main striker. Sebab bila kita main striker ni, kita kena buat larian. Kita tak boleh kadang setempat je apa. Kita kena lari wide. Kita kena check juga offside. Mana ada right back offside? Jarang lah kan. Jadi kalau striker ni, saya pun kena check kat ni, larian ni. Macam tu. Susah nak sebab bab offset tu actually menarik. Susah tak tiba-tiba mentality tu nak switch kepada aku kena sentiasa perhatikan garisan defense, aku kena sentiasa perhatikan linesman. Ya, mula-mula memang agak susah juga sebab ada 2-3 kali pun first saya akan terkena offside sebab saya main lari je. Saya tak tengok saya punya defend. Jadi kat situ coach yang banyak lah bagi motivate dari luar padang, kata untuk check larian. Ada jenis-jenis larian yang saya boleh buat supaya saya tak ditangkap offside. Jadi yang paling penting lah sebagai player, saya kena cepat ambil input daripada coach dan saya kena Execute. kena bawa masuk dalam padang. Sedikit technical lah Kesh. Sebab unit attacking dalam bola sepak daripada forward lah, semua lah, daripada wing kiri, kanan dan juga striker number 9. Mereka bergantung pada ketajaman, sharpness, kan? Kalau tak ada ketajaman, bermain posisi serangan di peringkat profesional, Susah you are nobody, kan? Manakala di peringkat defensif pula, dia lebih kepada pengalaman dan juga feel for the game, experience, feel for the game dan juga kebolehan defensif yang lain, kan? Macam mana Mahali kekalkan ketajaman ketika bermain sebagai seorang pemain defensif? Contoh dia, Mahali start liga ni sebagai seorang defensive midfield ataupun right back. Main 10 game sebagai right back. Tiba-tiba kena main sebagai seorang striker number 9. Macam mana dalam masa singkat nak cari balik ketajaman tu, ataupun Mahali ada kebolehan untuk sentiasa retain ketajaman tersebut dan kalau perlu baru guna? Sebenarnya take time jugalah untuk saya nak adjust kan, dari mula-mula main defend, lepas tu tiba-tiba kita nak naik atas, nak kena jadi striker yang betul-betul strike force punya. Kalau dapat bola half time pun boleh score. Memang bagi saya mula-mula tu a bit difficult. Tapi kita bila dah coach dah bagi satu tanggungjawab tu, sebagai player kita kena cepat study, like macam balik rumah kita tengok game, how kita tengok striker punya larian, macam mana diorang punya insting kat dalam kotak. And then paling penting kat training pun how macam mana kita nak finish, kita nak buat finishing. Jadi kat situlah lebih kepada latihan kat padang lah. Macam kita dah main striker, so saya kena buat banyak finishing lah macam tu. Aku ada one final question lah sebelum Silakan, kita guys, wrap up silakan, dia ni silakan. lah. Kita dah banyak mendalami kisah-kisah versatility Mahali. Ilmu utility. Ilmu utility, yes. Hashtag tu boleh hashtag baru tu. Ilmu utility. Tak, nak tanya, dalam dunia bola sepak ni secara keseluruhan, siapa pemain versatile / utility kegemaran Mahali? Tak kisah yang dah bersara kan, yang masih bermain ke? Yang masih bermain utility, yang boleh main apa semua. Yang boleh main banyak-banyak position. Tak kisahlah semua, tapi banyak position lah. Banyak posisi lah kan. Saya dulu suka tengok Steven Gerrard. Oh, okay. Kita tahu kan waktu dia start dulu dia main defensive midfield. Dia pernah main kat belah kanan juga. Pernah main kat belah kiri. Tapi yang time betul-betul dia peak tu, dia main backup striker dengan Fernando Torres. Oh, Jadi kat situ saya tengok,
bagus betul lah Steven Gerrard ni. Suka betul tengok dia main. Dia macam dia cepat dia boleh dapat daripada kadang-kadang dia main nombor 6, dia main nombor 8, tiba-tiba dia main nombor 10. And then dia pun boleh jadi top scorer, even though bila letak dia kat belah kanan pun dia boleh bagi deliver yang bagus dekat striker. Jadi kat situlah yang jadi saya punya inspirasi lah untuk saya pun nak main baik seperti Steven Gerrard. Kalau Steven inspirasi Gerrard. Steven Gerrard bermakna penyokong Liverpool. Memang lah, saya memang Liverpool. Oh, sama lah. Apa tiba-tiba ni? Kau apa? Lalang betul. Meraihkan tetamu. Tak ada, sekarang ni aku ada satu impian je. Boleh tak sehari nanti kita berjumpa Mahali buat satu show dengan Nafis Abdullah, Abang Botak. Seorang penyokong Liverpool, seorang penyokong MU. Pecah weh aku cakap. Ya. Memang pecah. Tapi sama. Tapi sama. Boleh tak tu? Boleh. Kita seal the deal sekarang. Boleh. Tengah-tengah sekarang ni boleh lah. Boleh makan Liverpool, makan MU sekarang. Oh. Nanti kita setting dengan Nafis. Okay. Thank you Bang Mali. Thank you so much. Good luck untuk baki pre-season dengan PJ City.